Kembara Kenali Borneo diteruskan ke Bumi Kenyalang. Rakyat Miri menzahirkan keterujaan menanti ketibaan konvoi pasangan diraja. Vanessa Mering kongsikan situasi di sana. Ya, terima kasih Nurul. Penduduk di Bekenu, Suai dan Niah dalam daerah Subis di Miri kini sudah tidak sabar menantikan ketibaan kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Pasangan diraja itu dijadual melawat ke Pantai Bungai Bekenu Ahad ini. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu, Datuk Rozi Yunus meluahkan rasa syukur kerana Pantai Bungai merupakan salah satu lokasi kunjungan rombongan diraja itu. Katanya pelbagai acara telah disusun atur bagi meraihkan kunjungan baginda berdua seperti kenduri rakyat, sukan rakyat, gerai kraf tangan dan buah-buahan tempatan serta persembahan dari pelbagai suku kaum. Jadi kita sangat-sangat terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Kabupaten Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong dengan kerabatnya, tidak kerabat diraja yang sudi singgah, yang sudi mencemar Duli untuk singgah di kawasan kita di Bekenu. Oleh itu, beliau menyeru agar seluruh penduduk kampung hadir ke Pantai Bungai Ahad ini bagi sama-sama memeriahkan program Kembara Kenali Borneo serta mengambil peluang bertemu dengan Seri Paduka berdua. Datuk Rozi berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan daripada pegawai dan ahli majlis daerah Subis di Bekenu, Miri. Sementara itu, penjajah di tamu Pantai Bungai Bekenu juga tidak sabar untuk bertemu dengan pasangan diraja dan rombongan. Tak sabar nak tunggu tuanku sama Permaisuri Agong nak datang sini nak melihat secara bersemuka. Kami tunggu Agong datang, teman Permaisuri dia tidak sabar tengok-tengok tamu. Kami mau berjumpa dengan dia. Kalau 10 kali pernah tengok dalam TV kan, nanti dia datang kami tengok yang benar sama dengan Permaisuri. Konvoi Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong akan tiba di Madaran Miri esok dan baginda berdua dijadual melawat pusat kraf tangan Miri, Koko Kebana Miri sebelum menyertai sukan rakyat di Kampung Lutong, Miri. Melibatkan jarak perjalanan lebih 1,000 km dari Lawas hingga ke Teluk Melano di bahagian Kuching, lokasi lain persinggahan baginda sepanjang kembara di Sarawak adalah di Bintulu, Sibu dan Sri Aman. Pada program lain di Miri, Datuk Rozi mahu koperasi atau pihak yang berkaitan menganjur pelbagai kursus yang boleh menjana pendapatan ahli-ahlinya bagi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Katanya dengan ekonomi global yang tidak menentu serta kenaikan harga barang, rakyat perlu mempelbagaikan sumber kewangan. Usaha itu penting bagi meningkatkan pendapatan diri dan keluarga serta menampung kos sara hidup. Pelbagai aktiviti ekonomi boleh disertai seperti penghasilan makanan, produk kraf tangan, pertanian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, individu terbabit perlu terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan kemahiran serta ilmu pengetahuan dalam bidang yang ingin disertai. Datuk Rozi berkata demikian pada perasmian kelas masakan mi Jawa dan mi goreng anjuran Dewan Ekonomi Melayu Sarawak Miri di Miri. Beliau menyambut baik usaha penganjur mengadakan kursus tersebut untuk meningkatkan ilmu serta kemahiran peserta. Kursus dihadiri 34 peserta dari sekitar Miri, Bekenu, Baram, Belaga serta Brunei Darussalam. Pengerusi Sri Aman Development Agency SADA, Datuk Seri Rohani Abdul Karim menggesa kerajaan mempercepatkan pelaksanaan projek jelapang padi Batang Lupar di Sri Aman. Langkah itu penting agar objektifnya untuk meningkatkan tahap sara diri makanan dapat dicapai. Bekas ahli Parlimen Batang Lupar itu dalam kenyataan media yang dikeluarkan SADA berkata projek tersebut telah dilaksana sejak rancangan Malaysia ke-10 namun sehingga kini belum menampakkan hasil yang diharapkan. Pada mesyuarat jawatankuasa pemandu SADA yang diadakan pada Rabu lepas di Kuching, Datuk Seri Rohani yang juga pengurusi Padi Beras Nasional Berhad Bernas turut menyentuh berkenaan isu kenaikan harga dan bekalan beras yang memberi kesan ketara kepada penduduk.
Sementara itu, dalam mesyuarat tersebut, beliau memaklumkan SADA telah meluluskan 56 projek dengan 5 darinya telah dianugerahkan kepada kontraktor. 5 projek tersebut adalah ubah suai kampus sementara Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak di Bandar Simanggang dan 4 buah projek mitigasi banjir di kawasan Kejemut Skerang di Seri Aman. Selain itu, 3 lagi projek telah ditender tahun ini iaitu projek pembinaan jambatan Sungai Undop, tempat memerhati orangutan di Taman Negara Batang Air di Lubuk Hantu dan pemasangan 4 lampu isyarat di jalan akses di Bandar Simanggang. Sarawak memerlukan lebih ramai akaunten bertauliah bagi menjayakan program dan rancangan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dr. Roland Sagah Wee-In berkata, kepakaran akaunten bertauliah perlu bagi membantu perkara berkaitan peraturan cukai serta pengauditan dan piawaian perakaunan terkini ke arah pertumbuhan ekonomi Sarawak. Katanya Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berhasrat untuk menggandakan secara purata 6 hingga 8% pertumbuhan ekonomi Sarawak setiap tahun sehingga 2030. Oleh itu, akaunten bertauliah amat diperlukan selari hasrat tersebut ke arah pertumbuhan ekonomi yang diunjurkan. Datuk Roland Sagah berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Swinburne University of Technology Sarawak dengan Persatuan Akaunten Bertauliah Berkanun atau Association of Chartered Certified Accountants ACCA bagi program Dwi Diploma yang dianugerahkan oleh Pusat Pengajian Tinggi itu dengan ACCA. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Donald Henry Nohead. Pada MOU tersebut, Swinburne University of Technology Sarawak diwakili oleh Naib Pro-Chancellor yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Swinburne Sarawak, Profesor Lau Hing Ho, manakala ACCA diwakili Ketua Portfolio ACCA Maritim Asia Tenggara, Andrew Lim. MOU itu merupakan kerjasama yang kedua bagi kedua-dua pihak selepas kali pertama pada 2017 semasa pusat pengajian itu menawarkan program ACCA. Seorang lelaki warga asing di Bintulu ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penagihan dadah. Tangkapan dibuat bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu Ahad lepas di kawasan Pasar Lama Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartholomew Umpit dalam satu kenyataan memberitahu polis turut merampas dadah disyaki jenis syabu seberat 21.89 gram. Ujian saringan awal pihak polis mendapati suspek berusia 30 tahun itu positif dadah jenis metamfetamin. Hasil siasatan awal, polis percaya pengedaran dadah dibuat oleh suspek di sekitar kawasan Pasar Bintulu. Suspek disiasat di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A Akta sama. Suspek turut disiasat di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C Akta Immigration 1959-1963 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu.